InsyaAllah kita sambung pelajaran kita tuan-tuan, iaitu ayat yang ke-53. Sebelum tu mungkin saya kena minta maaf lah sebab saya ada dulu sikit janji-janji manis nak buat komunikasi kan, asas-asas komunikasi nak selitkan, tapi rasanya tak dapat lah ya. Buku saya pun dalam proses penyiapan, jadi dah siap, nanti saya bagilah kat tuan-tuan. Komunikasi seorang-seorang. Jadi komunikasi yang saya susun tu adalah pengalaman saya mengajar komunikasi untuk orang Melayu jugalah macam ni. Tapi macam mana nak jadikan orang Melayu mampu bertutur dengan beberapa tajuk yang saya telah pilih. Kalau dia mampu menuturkan tajuk tu, bermakna dia boleh bercakap. Sebab sebenarnya itu cara saya memerangkap perkataan lah. Hatta dalam komunikasi kita dalam bahasa Melayu pun, kita bukan banyak cakap pun. Khususnya saya ni bukan kaki sembang lah. Dalam komunikasi yang paling penting ialah idea sebenarnya. Siapa banyak idea, panjanglah cerita. Siapa tak ada idea, apa khabar, sihat, tulang belakang dah elok dah, asyik itu je tanya. Tak ada modal kan. Jadi begitu, saya sudah memerangkap beberapa tajuk yang saya rasa kalau kita mampu menuturkan perkataan tu, perkataan dia sangat maklum pada tuan-tuan yang belajar bahasa Arab lah. Tapi saya tak sempat nak kongsikan dalam kelas ni. Cuma untuk 2 bulan terakhir ni, bulan 4 dan bulan 5, saya cadang untuk habiskan kita punya surah Al-Anfal supaya kita boleh buat peluk kunin. Bukan saya yang buat, tuan-tuan yang kena buat. Okey, insya-Allah kita sambung ayat yang ke-53 Ayat yang ke-53, zalika. Apa makna zalika? Demikian itu ke itu je? Kalau demikian itu macam mana? Kazalika. Ka tadi demikian kan? Zalika barulah makna itu. Jadi makna itu sahaja. Bila Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk dengan isim isyarah, maknanya benda tu spesifik. Itu tu apa? Apa ya cerita sebelum ini? Ialah iaitu siksaan Allah kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Itu perkara tu. Okey, apa perkataan selepas dia? B ini bahasa babiah tadi. Macam mana nak terjemah? Dengan sebab. Lepas tu anna. Haraf apa tu? Taukid dari segi makna, menegaskan. Dari segi fungsi baris adalah haraf nasab, sebab dia akan menasabkan isim selepas dia. Apa dia? Annallah, sesungguhnya Allah. Apa perkataan selepas dia tuan-tuan? Lam. Makna apa lam? Tidak. Haraf apa? Haraf jazam dari segi fungsi baris, kerana dia akan menjazamkan fi'il mudhari' yang selepas dia. Kalau dari segi makna dia adalah menafikan. Okey, lam, apa perkataan dia? Apa dia tuan-tuan? Yaku. Nampak tak mati dia tu? Siapa tak nampak? Boleh panjang umur tak tu? Nampak tak mati tu? Siapa tak nampak panjang umur? Dia sebenarnya perkataan ni ialah kalau fi'il mudhari' yakunu, kana yakunu. Apa makna kana yakunu? Kana makna dia adalah, yakunu dia adalah. Bila masuk lam, dia jadi apa? Lam yakun, macam tu, mati. Tapi nun dia pun dia buang. Kali ini dia buang nun dia kerana untuk meringankan lah. Alasan para ulama biasanya dibuang nun tu, yang sepatut ada nun tu lit takhfif,
Itu untuk meringankan. Sebut lam yakun lebih berat daripada perkataan lam yaku. Ya, kalau kita baca lam yakunil ladzina kafaru, dia ada nun, tapi di sini lam yaku saja. Asalnya perkataan fi'il mudhari' dia yakunu, huwa yakunu. Bila masuk lam yakun, tetapi kali ini dibuang nun itu, lam yaku. Ini adalah apa ni, pecahan daripada apa? Kana. Bila jumpa kana, maka pola ayat dia berubah menjadi kana. Lepas tu kena cari apa? Isim kana, dan selepas tu kena cari khabar kana. Walaupun kana ni fi'il, kalau kita jumpa fi'il yang sempurna, maka jumpa fi'il kena cari apa? Fa'il. Lepas tu cari maf'ul bih. Tetapi bila kana, walaupun dia fi'il, tetapi ini fi'il apa dia panggil? Naqis. Naqis, makna tidak sempurna maknanya. Maka pola ayat dia bertukar. Kana kena cari isim kana baris depan, selepas tu kena cari khabar kana. Tuan-tuan boleh? Pernahkah dengar statement tu? Okey, macam ni kalau kita jumpa fi'il yang sempurna, maka pola ayat dia fi'il, lepas tu fa'il, lepas tu maf'ulun bih. Begitulah pola biasanya. Contohnya daraba, siapa memukul? Muhammad. Baris siapa fa'il? Muhammadun. Dia al-kafir, seorang kafir. Bagi apa maf'ul bih? Bagi atas. Daraba Muhammadun al-kafir. Ni kalau fi'il ni sempurna, daraba sempurna. Tetapi kalau kita jumpa kana, apa makna kana? Adalah, itu bukan memberi kesempurnaan makna. Maka kita kena cari apa? Isim kana. Ya. Okey, lepas tu kena cari apa? Khabar kana. Dia sama je, isim kana bagi depan, khabar kana baris atas. Kalau kita jumpa kana, kena cari apa? Isim kana. Saya kata kana Allah. Isim kana sama bagi fa'il. Kana Allahu. Khabar kana bagi atas, aliman. Maf'ul bih pun bagi atas, fa'il pun bagi atas. Cumanya dia punya pola tak samalah. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Tetapi kalau kana, dan adik-beradik dia, berapa orang adik-beradik kana? 13 orang tu, maknanya kana dan adik-beradiknya pola dia mesti berlaku. Kana, isim kana dan khabar kana. Kalau jumpa apa lagi adik-beradik kana? Ya, laisa. Bila jumpa laisa, kena cari isim laisa. Lepas tu kena cari khabar laisa. Siapa lagi adik-beradik kana? Seorang lagi? Ya, hatta tak masuk. Ingat seorang adik-beradik dia? Punyalah ramai adik-beradik dia. Tuan-tuan kena kenal adik-beradik dia. Ya? Sebab nanti tuan-tuan dan perempuan mungkin salah tanggap, akan menjadikan pola tu fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Tak. Kalau kita jumpa kana dan 13 adik-beradik dia itu, ya, maka pola dia berubah jadi kana, isim dia dan khabarnya. Contohnya asbaha, maka kena cari isim dia dan isim asbaha, lepas tu cari khabar asbaha. Ya. Tuan-tuan ni perlu kepada sedikit peruntukan beriktikaf, ya, untuk meneliti semula pelajaran kita yang telah berpuluh-puluh siri. Siapa yang setia bang? Berapa siri dah bang kita? Ya, 56 siri ya. Bermakna tuan-tuan sudah belajar berapa? 112 jam bahasa Arab. Ya. Sebenarnya maklumat kita agak banyak, dan kelas kita ini surah Luqman, ya. Surah apa lagi? Anfal. Surah Luqman kita dah dimanfaatkan oleh ramai orang untuk dapatkan asas bahasa Arab.
Okey, dah saya padam ni. Pola kana ialah cari isim kana dulu. Cari fa'il bagi apa? Depan ataupun dhamir yang tersembunyi kan? Begitu juga kana cari isim bagi depan ataupun dhamir yang tersembunyi selepas dia. Dia padam. Okey. Jumpa kana ni. Asal daripada perkataan kana yakunu, bila masuk lam yakun. Tinggal lam yakun sahaja. Kena cari apa? Bila jumpa kana, isim kana. Sama ada isim bagi depan selepasnya ataupun dhamir yang tersembunyi. Apa dia tuan-tuan? Ada isim bagi depan selepas dia? Tak ada. Kena cari dhamir tersembunyi. Apa dia? Huwa. Huwa tu siapa? Allah. Lam yaku annallah. Apa makna annallah? Sesungguhnya Allah itu lam yaku. Tidak. Macam mana terjemahan kana yakunu tadi? Tidak adalah. Macam mana? Tiadalah dhamir dia. Tiadalah dia, iaitu Allah itu. Ya, sesungguhnya Allah itu koma. Lam yakun, ia tidaklah. Ya, tidaklah. Mana khabar kana? Khabar kana bagi apa tadi? Mana dia? Mughayyiran. Mughayyiran. Ni bagi atas. Apa makna mughayyiran? Yang mengubah. Cuba tengok sifar 3. 3 fi'il madhi bunyi macam mana? Kuning-kuning. Ya tuan-tuan, fa'ala. Cuba bariskan kataan kita. Fa'ala, ghayyara. Fi'il mudhari' yufa'ilu. Cuba bariskan. Yughayyiru. 3 isim masdar macam mana bunyinya? Taf'ilun. Dia akan bunyi taf'ilun taghyirun. Dan kolom nombor 4 isim apa? Fa'il. Macam mana bunyinya? Mufa'ilun. Dia akan jadi mughayyirun. Okey, cuba terjemahkan ghayyara. Dia telah mengubah. Yughayyiru, dia sedang atau akan mengubah. Taghyirun, perubahan. Mughayyirun, yang mengubah. Ni. Tapi dia bagi atas sebab apa? Sebab khabar kana. Asalnya mughayyirun, tiadalah dia, iaitu Allah itu mengubah. Dari segi pecahan dia, dari segi sifir, dia adalah isim. Isim apa nombor 4 ni? Isim fa'il. Itu dari segi pecahan perkataan. Tetapi hujung dia tu bagi atas, itu adalah soalan nahu, tata bahasa. Kenapa dia bagi atas? Khabar kana. Hujung dia bagi atas tu mesti dengan sebab. Isim bagi atas ada berapa sebab? Ada 11 sebab tu. Dia termasuk dalam salah satu daripada 11 sebab tu. Tiadalah dia, iaitu Allah itu mengubah. Mughayyiran. Apa perkataan selepas dia? Ni'matan. Mana ni'matan? Ni'mat. Okey. Isim ke fi'il ke haraf? Apa tanda isim? Tanwin. Kenapa dia bagi atas? Khabar dia mughayyiran. Ni'matan. Khabar 1, khabar 2. Sedapnya. Tengok ni tuan-tuan, ni satu formula. Saya tak tahu dah belajar ke belum. Nombor 2 ni fi'il apa tuan-tuan? Fi'il mudhari.
Nanti kalau sempat ada rezeki saya bagi formula. Saya sudah ada 30 formula. Ya? DMDF, DMDI, DMDINA, ya? Macam mana cari fa'il, cari maf'ul bih, dah ada 30 formula dan setiap latihan untuk tuan-tuan dapat berlatih di rumah. Saya dah hampir siap buku tu, ya. 30 formula dalam kita punya pelajaran. Yang saya ajar semua tu ada 2-3 formula lah yang saya tak ajar lagi. Tapi kebanyakan formula tu sangat maklum pada tuan-tuan nak gunakan dalam apa-apa masalah kita punya pelajaran. Okey, ada satu formula dalam bahasa Arab, fi'il mudhari', dia akan memberi makna dan fungsi yang sama dengan isim fa'il. Yughayyiru makna apa tadi? Dia akan mengubah. Dia mengubah sama makna dengan yang mengubah. Dia akan memberi makna yang sama dan fungsi yang sama. Kalau tuan-tuan tak tahu ni, kenapa bahagian atas tuan-tuan boleh tukarkan perkataan ni. Mughayyiran ni isim apa? Fa'il. Tukarkan kepada fi'il mudhari'. Ya? Ini teori ni dah ada belum formula ni? Belum ada. Nak salin dulu? Salin lah. Okey. Tak apalah. Kalau begini, bermakna mughayyirun sama makna dengan yughayyiru. Okey, saya naikkan sini. Sebab tuan-tuan perlu selesaikan masalah kenapa ni'matan baris atas. Okey. Mughayyirun makna sama dengan apa tadi? Yughayyiru. Makna yughayyiru? Dia mengubah. Sedang fi'il mudhari', Okey, cuba terjemahkan. B dengan sebab annallaha lam yaku, dia tidaklah, atau tidaklah dia, iaitu Allah itu yughayyiru, dia mengubah. Fa'il apa ni? Fa'il dia siapa? Huwa. Huwa tu siapa? Allah. Dia tidaklah mengubah. Mana maf'ul bih? Formula ni akan merungkaikan masalah inilah. Kenapa nikmatan tu bagi atas? Kenapa dia bagi atas? Sebab dia maf'ulun bih. Ya, apabila kita selesaikan masalah, ada dalam bahasa Arab fi'il mudhari' dalam pecahan sifir kita tu, kolom nombor berapa dalam sifir fi'il mudhari'? Kuning, nombor 2 semua tu, semua sampai 12 tu, dia akan memberi makna yang sama dan fungsi yang sama dengan isim fa'il kolom nombor 4. Semua sama, ya? Sama. Itu. Sebab tu nanti tuan-tuan tadi tak dapat nak jawab. Nak kata khabar kana kedua lah apa semua. Sebenarnya dia adalah maf'ul bih. Tidaklah dia, iaitu Allah, yughayyiru, mengubah, nikmatan, akan satu nikmat. Ni nikmatan, nikmat. Boleh teori ni tuan-tuan? Fi'il mudhari' sama makna dengan isim fa'il. Dia sangat berguna sekiranya kita tersangkut. Ya? Bukan dua isim fa'il, guna salah satulah. Bila abang tak dapat nak selesaikan masalah tu, abang kena pecahkan dengan formula tu. Macam nikmatan, macam mana nak bagi alasan bagi atas ni? Okey, untuk nampakkan dia ni isim fa'il sama dengan perkataan fi'il mudhari'. Bila nampak fi'il mudhari', nampaklah fa'il. Bila nampak fa'il, nampaklah maf'ulun bih. Dia, iaitu Allah, tidak mengubah satu nikmat. Ya? Apa perkataan selepas dia? An'ama. Ini fi'il apa ni? An'ama. Siapa berani nak mendakwa? Salah pun tak apa, dapat markah. Fi'il madhi. Kakak kata mudhari'. Tarik balik. Kalau kita nak kata fi'il madhi, boleh tak? Ada tak fi'il madhi yang bermula dengan alif? Ada. Sifir berapa?
2 lagi, 6 lagi, 7, 8, 11, 12, melambak. Ada 6 pattern fi'il madhi yang bermula dengan alif. Jadi maknanya jangan takut sangatlah kalau nak kata ada alif ni fi'il madhi. Ya, sebab ini adalah fi'il madhi pattern 02. 02 bunyi macam mana? Af'ala, bermakna di sini macam mana bunyinya? An'ama. Apa makna an'ama? Dia telah memberi nikmat. Kalau huwa an'ama, huma an'ama, hum an'amu, anta an'amta, an'amta, siratal ladzina an'amta alaihim. Betul tak? An'amta itu engkau telah memberi nikmat. Okey, ada satu pula formula lain ni, tapi biarlah. Tapi takut tak jumpa, saya bagi tahulah. Ini ada satu lagi formula yang tuan-tuan boleh guna. Ini isim ke fa'il? Isim. Okey, isim bertanwin. Ya, isim bertanwin kan? Bertemu dengan fi'il. Apa fi'il dia? Ya, an'ama. Okey, maka fi'il akan menjadi sifat. Biasanya kalau sifat kita kata baitun kabirun, macam mana nak terjemah? Rumah yang besar, yang gadang. Saya sebut godang. Rumah yang besar. Ustazun tayyibun, ustaz yang baik. Tilmizun mujtahidun, murid yang rajin. Okey, murid yang rajin. Jadi maknanya biasanya sifat akan diterjemahkan dengan perkataan yang. Jadi kita akan terjemahkan nikmatan, nikmat yang dia telah berikan. Dia akan terjemahan dia nikmat yang. An'ama mana apa tadi? Huwa an'ama, dia telah berikan. Okey, dia telah berikan. Fi'il apa tuan-tuan? Madhi, fi'il berapa? 2. Fa'il dia siapa? Huwa tu siapa? Allah. Maf'ul bih mana? Kenapa? Dhamir yang melekat dengan isim. Dhamir melekat dengan fi'il. Ini fi'il kan? Okey, yang dia telah berikan nikmat. Nah, yang dia telah berikan. Nya ni kembali kepada apa? Kembali kepada nikmat. Ini dia. Ini dia. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Zalika, itu azab tu ya Allah timpakan kepada kaum musyrikin tu dengan sebab annallaha, Allah itu lam yaku, tidaklah dia tu siapa? Allah. Allah tu dia tidak mughayyiran, mengubah nikmatan, akan satu nikmat, an'ama, yang dia telah berikan. Allah tak akan ubah satu nikmat yang Allah berikannya kepada manusia. Antara nikmat besar kepada kaum Mekah apa masa tu? Perutusan Nabi yang paling mulia sekali di akhir di zaman di atas dunia ni, iaitu perutusan Nabi Muhammad. Itu nikmat paling besar yang Allah bagi kepada penduduk Mekah masa tu. Allah tak akan ubah.
Ya, nikmat yang Allah telah berikannya. Lepas tu ala, mana ala atas atau kepada. Lepas tu qaumin. Mana qaumin? Berapa kaum? Satu. Ada tertentu tak ni? Tak ada. Atas sesuatu kaum. Kemudian hatta, Allah tak akan ubah nikmat tersebut hatta, sehingga. Dia termasuk dalam kumpulan apa? Haraf apa? Hatta haraf nasab. Jumpa tak? Diagram warna pink. Cuba sebut haraf nasab yang pertama. An kedua, lan ketiga, izan keempat, izan kai kelima, li keenam, hatta ketujuh, fas sababiyah. Maka dengan sebab itu, kayak ini hatta ni, dia berfungsi menasabkan fi'il mudhari' selepas dia. Apa dia? Yughayyiru. Fi'il apa ni? Mudhari'. Asalnya yughayyiru. Nah, macam mana menasabkan fi'il mudhari' yang ada nun? Dengan buang nun. Apa mana yughayyiru? Nah, apa fi'il mudhari' ni? Apa dhamir dia? Hum. Cuba jalankan. Kalau huwa yughayyiru, huma yughayyirani, hum. Makna hum yughayyiruna, mereka mengubah. Okey, mereka mengubah. Ini dipanggil fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Bila masuk haraf nasab dipanggil fi'il mudhari' apa? Mansub. Apa tanda mansub dia? Buang nun, buang. Hatta yughayyiru. Fa'il dia siapa? Hum tu siapa? Kaum. Sehingga kaum itu mereka mengubah. Mana maf'ul lebihnya? Ma. Ini adalah maf'ulun bih. Sehingga mereka mengubah ma, apa yang. Isim apa? Isim mausul. Apa lepas tu? Bi. Lepas tu anfusi. Makna apa? Apa yang dalam pada diri. Kenapa dia bagi bawah? Kenapa tak ada tanwin? Mana mudhafu ilaih? Hib. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Mereka ubah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kenabian yang Allah bagi kepada mereka, sehingga Allah tak akan ubah. Tak akan ubah nikmat tersebut yang Allah kurniakan, sehingga mereka sendiri ubah apa yang ada pada mereka. Iaitu macam mana mereka ubah? Dengan ingkar dan kufur kepada perutusan Allah Ta'ala. Maknanya itulah qanun ataupun undang-undang Tuhan di atas dunia ni. Semua nikmat Allah akan bagi pada kita tu, Allah tak akan tarik. Maknanya ubah tu makna tarik balik, kecuali kita sendiri punya sikap, perangai kita yang tidak bersyukur, sebab tu Allah tarik balik apa yang Allah telah kurniakan kepada kita. Kalau tidak, tak. Kalau tuan-tuan dan kita semua bersyukur, Allah tak akan tarik, bahkan Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Itu memang undang-undang Tuhan, undang-undang alam. Kalau bersyukur, pasti kami akan tambahkan nikmat. Salah satu tuan-tuan kalau nak tambah ilmu, syukur atas ilmu yang dapat. Alhamdulillah, syukur, faham. Tuan-tuan menghargai apa yang tuan-tuan dapat tak ni? Kena syukur, baru Allah tambah. Ilmu tu juga Allah akan tambah sekiranya kita syukur dan gembira di atas apa yang kita dapat. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Ada tanda wakaf di situ? Lam alif. Maknanya tak boleh wakaf. Kenapa? Kerana ayat dia belum sempurna. Okey, mari kita sempurnakan. Apa dia? Wa anna. Apa makna anna? Dia adalah haraf taukid dari segi makna, nasab dari segi fungsi baris. Apa perkataan selepas dia? Allah. Kenapa dia bagi atas? Isim anna. Mana khabar anna? Kenapa dia khabar? Baris depan. Cuba terjemah. Wa anna Allah. Sesungguhnya Allah itu adalah sami'un, maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Sami'un bagi depan sebab khabar inna pertama. Alimun bagi depan sebab khabar inna kedua. Okey, ya. Okey. Sami'un maknanya Allah tu maha mendengar lil aqwal. Apa saja yang diperkatakan. Alimun bil af'al wan niyat. Allah maha mengetahui perbuatan dan niat-niat kita. Jadi maknanya Allah tak akan ubah apa sahaja nikmat yang Allah kurniakan kepada satu-satu kaum atau satu-satu diri sehingga mereka sendiri ubah dengan tidak bersyukur ataupun kufur. Cuma persoalan dia belum lagi. Persoalan dia ayat yang seterusnya. Okey. Tapi ayat tu berulang Jangan tuan-tuan rasa tak boleh balik pula. Panjang ni bila nak balik ni. Tak, ayat yang tadi sama berulang. Bil af'ali wan niyat. Allah maha mengetahui akan perbuatan dan niat. Sami'un lil aqwal. Mendengar perkataan. Boleh tuan-tuan? Okey. Yang ini kita ulang yang tadilah. Mari kita terjemah Ka seperti da'bi ali Fir'aun. Bermakna itu adalah khabar. Kada'bi tadi khabar. Mana mubtada' dia? Ya, da'bu ta'zibil musyrikin. Ya, kebiasaan ataupun peraturan Allah menghukum atau mengazab orang-orang musyrikin. Macam mana terjemah khabar? Adalah. Baru masuk khabar dia. Ka seperti da'bi kebiasaan Allah atau peraturan Allah ali Fir'aun, pengikut Fir'aun. Nampak tak dia punya mubtada' dia? Mubtada' dia tak nampak lah. Hanya orang yang belajar je nampak lah. Ya? Maknanya kalau dalam tafsir saya, hal kuffari Quraisyin, keadaan orang kafir Quraisy, ya, yang diazab oleh Allah Ta'ala dengan sebab kekufuran mereka itu adalah seperti keadaan. Dia terjemah macam kakak punya terjemahan lah. Seperti keadaan pengikut-pengikut Fir'aun walladzina min qablihim, daripada sebelum mereka. Ayat berulang kan? Ya? Makna perulangan dalam Quran bukan maknanya dia berulang-ulang tak ada modal. Perulangan menunjukkan bahawa apa? Maknanya penegasan ataupun menunjukkan perkara yang nak dinyatakan itu penting. Sebab itu kisah-kisah itu diulang-ulang di dalam Al-Quran. Okey, apa mereka telah lakukan? Kazzabu, kazzabu. Perkataan sebelum tadi, ayat yang ke-52, dia kata apa?
kafaru. Ini saya nak bezakan ni. Kafaru makna apa? Ayat 51 tadi ya. Ayat 52, mereka telah kufur. Lepas tu biayatillah, dengan ayat Allah. Ayat-ayat Allah ya. Okey, mari sini pula ayat yang ke-52. Ini ayat ke berapa? 54. Mereka kata apa? Allah kata kazzabu. Apa makna kazzabu? Mereka telah mendustakan. Iaitu umat terdahulu juga. Lepas tu bi ayati. Kenapa bagi bawah? Dan dia juga adalah mudhaf. Mana mudhafun ilaih? Rabbi. Dan dia juga adalah mudhafun ilaih. Mana mudhafun ilaih dia mana? Hib. Ayat disandar kepada Rabbi, Rabbi disandar kepada Hib. Ayati Rabbihim maknanya ayat-ayat Rabbihim, Tuhan mereka. Cuma di sini menggunakan perkataan Allah. Ini menggunakan perkataan Rabbi. Allah makna apa? Tuhan. Apa perbezaan perkataan Allah ni? Iaitu Al-Ma'bud, iaitu yang dihambakan, yang diabdikan diri. Ini kufur, ini berkait dengan kufur i'tiqad. Ya, uluhiyah. Uluhiyah atau ubudiyah, sama mana dia? Al-Ma'bud, Allah tu yang disembah. Makna kufuran mereka tu dalam ayat 52 berkait dengan i'tiqad mereka yang ingkar untuk menyembah Allah Ta'ala. Apa makna i'tiqad? Keyakinan dan kepercayaan mereka. Tak yakin bahawa Allah tu yang berhak disembah. Sebab tu mereka bersembah berhala mereka. Rabbi mana apa? Rabb, Tuhan juga. Allah kalau ilah, Tuhan juga. Ini perbezaan dalam bahasa Arab ya, lain sikit ya. Rabb ini maknanya Al-Khaliq, Ar-Razik, pencipta, pemberi rezeki, pengatur, pentadbir, pengurus ya. Ini apa ni? Saya kata Allah Al-Khaliq yang mencipta mereka. Tauhid rububiyah ini daripada perkataan ilahiyah, uluhiyah. Rabbi, pencipta. Jadi makna mereka telah mendustakan akan ayat, sama juga ayat-ayat Rabbihim. Kata ulama perbezaan ni kufur akidah, yang ini kufur nikmat. Nikmat dan anugerah yang Allah bagi kepada mereka. Itu sebab tu ada sikit je. Satu kafaru bi ayatillah, satu kafaru kazzabu bi ayati rabbihim. Mereka telah mendustakan akan ayat-ayat Tuhan mereka. Ya. Dimusnahkan oleh Allah yang mana satu? Ayat 52 ke ayat 54? 52 musnah tak? Fa'akhazahumullah. Akhazah tu maknanya menyeksa, maknanya hancurlah. Sama juga. Dua-dua matilah. Dua-dua Allah hancurkan. Sama ada kufur sebab nikmat ataupun kufur disebabkan i'tiqad. Ya? Akhazah menyeksa tu akhirnya bila Allah seksa, mati juga, hancur juga. Ya? Tetapi dalam ayat yang ke-54 itu jelas disebut fa, lalu apa perkataan selepas dia? Ahlakna. Fi'il apa tu? Fi'il mudhari' ke madhi? Madhi sifir berapa tadi? Sama juga an'ama. An'ama sifir berapa? Sifir 2. Bermakna ini fi'il madhi huwa bunyi macam mana? Ahlaka.
Cuba jalankan. Huwa ahlaka. Huma. Hum. Hiya. Huma. Hunna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Ahlakna. Ma makna ahlakna? Lalu kami telah membinasakan. Fi'il apa? Madi. Sifir berapa? Sifir 2. Fa'il di siapa? Ahlakna. Nahnu tu siapa? Allah. Lalu kami iaitu Allah telah membinasakan, memusnahkan. Mana maf'ul bih dia? Hum. Hum tu siapa? Mereka iaitu pengikut Firaun dan umat terdahulu yang kufur kepada rasul-rasul ataupun nikmat yang Allah anugerahkan pada mereka. Okey, B. Bahasa babiah tadi? Dengan sebab zunubihim, dosa-dosa mereka. Okey, sampai situ sama dengan ayat 52. Sekarang ni yang tak sama dia, tambah sikit je lah. Apa perkataan dia? Wa aghraqna. Fi'il apa tu? Fi'il madhi sifir berapa? Sifir 2 juga. Banyak, ada 3 dah. Pertama tadi an'ama, kedua ahlaka, dan yang ketiga aghraqa. Dia telah menenggelamkan. Aghraqa. Kalau huwa aghraqa, cuba sebut. Huma, hum, ana aghraqtu, nahnu. Ma makna aghraqna? Kami telah tenggelamkan. Okey, semula fi'il apa? Fi'il madhi sifir berapa tadi? 2. Fa'il dia siapa? Nahnu tu siapa? Allah. Mana maf'ul bihnya? Ali ke ala? Ala ke Ali? Kenapa ala pula tadi Ali? Sebab ni maf'ul bih. Betul? Tadi mana? Bi ayat fa'ala. Tadi kada bi ayat yang sama tadi, kada bi ali fir'aun. Ali pula. Kenapa Ali tu? Kada bi ali fir'aun walladzina min qablihim. Kenapa Ali? Mudhafun ilaih, bagi bawah lah. Tetapi di sini wa aghraqna ala fir'aun. Kenapa bagi atas? Maf'ul bih. Kami telah menenggelamkan. Siapa yang kena tenggelamkan? Iaitu ala. Nak Ali juga kakak ya. Tak apalah kakak. Kakak punya suami nama siapa? Bukan. Okey, ala dia bagi atas sebab maf'ulun bih. Mana? Kemudian soalan dia ialah kenapa dia tidak ada alif lam? Sebab ni macam bukan alif lam yang dimasukkan. Tanwin, kenapa tak ada tanwin? Mudhaf. Mana mudhaf ilaih? Fir'aun. Mudhaf ilaih bagi apa? Bawah. Kenapa tak bagi bawah? Mamnu' minas saraf, tak boleh baris bawah. Maka bagi bawah dia dengan atas. Ala fir'auna. Sepatutnya mudhaf ilaih mesti bagi bawah. Mamnu' minas saraf tak boleh apa? Bawah. Lagi tanwin dan alif lam. Tengok Fir'aun, tak ada alif lam, tak boleh ditanwinkan dan tak boleh bagi bawah. Kami telah tenggelamkan keluarga Fir'aun. Apa ni? Pengikut
Fir'aun. Dah. Okey. Apa perkataan selepas dia? Wa. Tadi haraf tanda waqaf apa? Waqaf jaiz. Waw ni waw apa tuan-tuan? Istinaf ke ataf? Kenapa kita nak kata istinaf? Memula sebab ayat dah sempurna ya. Kalau nak sambung? Dan. Okey. Kita ikut buku je lah Ayat yang ke-54. Oh, kalau buku saya kata waw ataf. Sebab dia menyambung lagi lah. Sebab semua cerita-cerita kami tenggelamkan keluarga Fir'aun, kami musnahkan umat-umat terdahulu disebabkan oleh kekufuran mereka. Wa dan haraf ataf. Kemudian apa perkataan dia? Kullun. Apa makna kullun? Semua. Semuanya itu. Semua. Iaitu kulluhum makna di sini Kesemua itu. Kemudian kanu. Tengok. Bila jumpa kanu, kena cari apa? Isim kana. Okey. Isim kana. Mana isim kana? Pada dhamir yang tersembunyi apa dia? Hum. Hum ni siapa? Semua. Kullun. Kullun. Mereka. Kesemua mereka itu. Kullun. Mereka. Semuanya. Mana khabar kana? Sebab dah tak ada perkataan lain dah ya. Zalimina. Saya nak tanya khabar kana bagi apa? Tengok tu. Khabar kana bagi apa? Kalau kita contoh biasa kanallahu. Khabar dia mana? Aliman. Kena rajin sikit. Buat exercise. Kanallahu aliman hakiman. Mesti isim kana baris depan, khabar kana baris atas. Maka isim kana di sini tak nampak bagi depan sebab dhamir tersembunyi. Kanu adalah mereka itu semuanya. Hum tu ialah mereka semua tu. Mana isim kana dia tak nampak. Ada tersembunyi pada hum. Mana khabar kana? Zalimin. Khabar kana bagi apa? Atas. Mana tanda bagi atas? Ya, sebab tu kita tak guna zalimuna. Kita tak guna perkataan zalimuna kerana zalimuna mewakili baris depan jadi maknanya adalah mereka itu semua pengikut Fir'aun dan umat terdahulu zalimina. Apa makna zalimina? Orang-orang yang zalim. Zalim di sini makna apa? Menzalimi diri mereka bil juhudi wat takzib. Juhud mana? Dengan keingkaran mereka terhadap Rasul. Takzib mana? Takzib dengan takzib. Kazzaba yukadzibu takzib. Dengan sebab pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Boleh tuan-tuan? Kau apa tadi? 5 minit. Ada soalan? Semua suka nak balik. Okeylah. Baliklah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.